Ni chapter 7 lah, chem score. Soalan objektif. Chem score soalan objektif. Soalan nombor 1. Lewis structure of molecule AF4 is shown as follow. A might be apa? Siapa tahu apa jawapan dia? Nama teka apa dia? Carbon, silikon, Phosphorus. Okey, kita tengok Okey. Okey, kita ni dia kata Lewis structure. Dia kata Lewis structure tapi tak betul sangatlah Lewis structure dia ni sebab dia tak buat elektron pada terminal. Ya, saya nak buat dia tak aktif. Oh, tak cabut, tak tu. Cabut dia. Okay. Jadi kalau buat Lewis structure maksudnya kita kena penuhkan dengan elektron. Di terminal ni dia ada elektron ni. Terminal ni ada elektron. Dia ada 3 pasang lumper ni. Kamu betulkan soalan ni. Lewis structure. Dia kena tunjukkan elektron semualah. Okay. Dia ada 3 pasang lumper pada terminal atom ni. Sorry ni. Ada 3 pasang. Ada 6 elektron. Dia lari sikit lah ni. F ni duduk bawah. Ni Dia pasang. F ni dia guru 17. Jadi ada lagi satu elektron dia pada ikatan ni. Elektron dia. Untuk 7 elektron balance kan. Ni dah 6, ni satu ada pada ikatan. Single bond ni ada elektron fluorine 1. Dia kongsi dengan A ni. Maksudnya A ni ada 1. Sebab yang A ni warna hitam. Kongsi. Seorang satu bagi kongsi. Okay. So A punya elektron dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni A punya. Bila kita buat Lewis structure tu kan, kita kira semua bilangan elektron valence, lepas tu kita tempatkan elektron valence tu nanti ada pada pada bonding elektron, bonding pair. Okay, kita tolak. Lepas tu kita letak pada otakkan terminal. Kita lah lebih tu ada elektron kita letak pada center atom. Itu kita cara kita buat Lewis structure. Kan ingat tak? Kita kira total bilangan elektron. Ini kita tak tahulah totalnya berapa ni sebab aluminium ni aluminium pula. A ni kita tak cakap apa kan. Tapi tak apalah, maksudnya kita kira total elektron. Lepas tu berapa kita guna untuk ikatan, kita tolak. Lepas tu kita letak otakkan terminal. Kita tolak lagi. Lebihnya kita letak pada center atom. Jadi kalau kamu nak kira total elektron tu kena kira ni lah. 6 kali 4, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 kan. Ada 34 lah total elektron dia. Okay, 34 tolak dengan 4. Kan? 34 tolak dengan 4. Tolak dengan 4, tolak dengan 8. Tinggal 10, 8, 2, 26. 6 kali 4, 24. Ni 6 semua ni, 6, 6 kali 4, 24. 24 tinggal 2. Tu yang letak pada center atom. Jadi kita nak tahu atom
A ni dia punya electron valence dia ada berapa? Sebenarnya dia ada yang saya letak hitam ni lah. Itu electron valence dia lah ni sebenarnya. Dia guna untuk kongsi dengan F. Satu-satu setiap ikatan tu. Hilang pula hitam. Jadi dia berapa electron valence dia sebenarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi electron valence untuk A ni dia ada 6. 6 electron valence. Okey. 6 tu maksudnya group 16 lah. Group 16. Ni carbon dia group 14, 4 electron valence. Ini phosphorus 5 electron valence. Silicon group 14 juga, 4 electron valence. Sulfur 6 electron valence. Jadi sulfur. Faham tak? Faham, Madam. Faham ni kita tengok ni berapa sebenarnya electron valence dia. Jadi dia group dia apa? Okey. So itu jawapan dia D Okey. Number 2, one of the following is not the exceptional to octet rule. Yang bukan exceptional to octet rule. Exceptional to octet rule bukan octet lah Exceptional to octet rule pengecualian daripada octet rule. Hukum octet. Pengecualian hukum octet. Tapi dia tanya ni yang mana bukan pengecualian hukum octet. Maksudnya dia tanya yang mana yang octet lah. Soalan ni tanya yang mana yang octet. Kalau yang bukan octet tak mau. Jadi kita nak tengok sini kadang kita tak nampak kan. Dia tak tulis semua elektron. Jadi kita kena buat Lewis structure setiap satu. Kena buat Lewis structure. Semua orang buat Lewis structure Kamu dah pandai dah dengan Lewis structure. Assignment semua dah hantar Dah. Dah. Okey. Cuba OF2. Okay, macam mana mula-mula step dia? Kita kira dulu. Count the number of electron valence. Oxygen group 16, 6. Chlorine group 17, 7. 7 kali 2 ada 2. 7 kali 2, 14. 14 campur dengan 6, 20. So ada 20 elektron total elektron valence dia. Kemudian kita buat skeletal structure. Kita decide siapa nak duduk tengah. Oksigen dengan F. Oksigen less electronegative dengan F. So oksigen letak tengah. Okay. F paling electronegative. 20 tolak dengan. Okay, kita dah guna elektron 2 untuk buat ikatan. So tolak balik lah. 4. Tinggal 16. 16. 6 kali 2, 12. 6 kali 2, 12. 6 kali 2, 12. 12. Tinggal 4. 6 tolak 2, 4 kan? So kita kena letak pada central atom 4. Okey, jadi check octet. Okey, 6 dengan 2, 8. Ini 2, 3, 2, 4, 6, 8. Jadi semuanya octet. F ni pun octet sama ni. Oksigen pun octet dah. Okey, jadi semuanya octet lah. Ini follow octet. Kita nak tengok ni, kita tengok pada central atom octet tak octet tu Dia punya exceptional atau tidak tu kena nak tengok pada central atom tu dia cukup octet tak. Sekarang ini adalah octet. So dia bukan pengecualian pada octet rule. So betul lah jawapan dia ni. Okey, mari kita tengok yang lain.
Yang lain tu adakah dia exceptional to octet rule ke tak tidak SnCl2 salin dulu ClO2 dengan BBr3. SnCl2. Okey. Ini buat padan dia. Sn group 14. 4. Fluorine group 17. 7 kali 2, 14. 18 elektron. Sn Cl 18 tolak dengan 4. 14. 6 kali 2, 12. 6 kali 2, 12. 13, 14. Jadi ada sepasang. 18 tolak 4, 14 kan. Itulah 6. 14 tolak dengan 12 dulu kan. 14 tolak dengan 12. Tinggal 2. Okey. Jadi ini fluorine octet tapi central atom dia tak octet. 2, 4, 6. Jadi ini incomplete octet macam bebal tu jugalah. Ini incomplete octet. Jadi exceptional to octet rule lah. Exceptional to octet. Okey, tengok pula ClO2 7. Fluorine 7. 7 campur dengan 6 kali 2, 12. 16 elektron. Ni ganjil. 16, kalau ni even. Ni dapat ganjil nombor dia. Cl central atom. Oksigen terminal. 19 tolak dengan 4. Tinggal 15. Ikutkan octet terminal. Yang kali 2, 12. 12 tolak dengan 3. Letakkan pada central atom. Letakkan. Jadi check octet. Oksigen octet, central atom 2, 4, 6, 7. Tak octet. Dia nak buat double bond masih kat sini pun. Dia still ada satu elektron ni. Satu elektron pencin, satu elektron tunggal ni mesti ada. Jadi ini adalah bukannya, kalau tadi kita nak suruh octet, dia tak octet lah. 2, 4, 6, 7. Tak octet. Jadi dia ni odd elektron species atau molekul. Odd elektron. Sebab dia ada elektron yang single. Dia tak pasang. Yang lain semua ada pasang-pasang-pasang. Ni ada. Sebab nombor dia ni odd lah. Nombor dia 19. Okey, ganjil. Kemudian BBr3. Boron group 17, boron group 13, 3. Bromine group 17, 7. 7 kali 3, 21. 21 campur 3, 24. Boron untuk central atom. Br sebagai terminal. Boron
Sensor atom ni boron. Bromin sebagai terminal. Tinggi kat sini ya. Ada sikit. Boron. Br. Okey. Kemudian tadi 24 tolak dengan 6, 18. 18, 6 kali 3, 18. Jadi tak ada nak letakkan pada sensor atom. 6 kali 3 tadi 18. Kita letakkan elektron pada terminal esok. Lepas tu boron dengan Br tak boleh buat double bond. Ini memang case bebal. Memang incomplete octet. Okay, incomplete octet ni kita ada beryllium, boron, aluminium dan ada tin tadi tu lah. Beryllium, boron, aluminium dan tin tadi. Okay, exceptional to octet rule ada 3. Satu adalah incomplete octet. Itu sama case. Dua adalah odd electron species. Yang ketiga adalah expanded octet. Tak ada dalam ni lah. Expanded octet. Maksudnya dia lebih daripada sensor atom tu. Lebih daripada 8 elektron. 8 elektron. Standard octet molecule sensor atom more than 8 electrons. Surrounding center. Ini dia ada daripada 8. Lebih daripada 8. So, kita ada 3 case. Sekali lagi kita ada incomplete octet. Kita ada odd electron species. Dan kita ada expanded octet. Ada 3 case. Dalam case ni tak ditunjukkan lah. Okay. So, semua tadi tu ada exceptional. Except OF2 je lah yang follow octet. Ini semua exceptional. Okay, nombor 3. Which form ionic bond? Jadi kalau ionic kita kena tengok kombinasi metal dengan metal and non-metal. Itu ionic bond. Okay. Metal atom akan transferkan its electron valence. Non-metal atom akan accept its electron valence from metal. Metal electron from electron valence from metal. So kita tengok metal ke tak metal. So boron ni non-metal, carbon non-metal, chlorine non-metal, potassium is metal, metal group 1. Bromine non-metal, sulfur non-metal, oxygen non-metal. Jadi jawapan dia yang ada kombinasi of metal dengan non-metal. Group 1, group 2. Group 13 ada juga boleh jadi ionic. Group 13 aluminium. Aluminium kalau dia ionic, dia adalah aluminium fluoride. Dia AlF3, dia ionic. Al2O3 pun ionic. Tapi kalau covalent ada dalam AlCl3 itu semua covalent. AlBr3 ini covalent. Jadi walaupun dia metal dengan non-metal tapi dia tetap dia ada covalent AlCl3, AlBr3. Jadi kena careful sikit lah. AlF3 ni adalah ionic.
Cl2O3 pun ionic. Dia berbeza kalau ionic Lewis structure lain. Covalent Lewis structure lain. Sebab tu kita kena tahu ionic ke covalent. Ionic compound ke covalent compound. Yang ada ionic bond ke yang tak ada ionic bond. Okay, number 4. The total valence electron in phosphonium ion pH4+. Jawapan dia? Fosforus 5. Hidrogen 1. Ada 4. 4. Sekarang dia ada charge. Charge 1. Maksudnya tolak 1. Tinggal 8. Okay. Ngantuk ni. Nombor 9. Nombor 5. Okay, yang apa dia? ICl3. Kena buat, semua kena buat. Lewis structure ni. Buat Lewis structure, lepas tu cari formula charge. Okay, formula charge macam mana pula? ICl3 ya. Iodine group 17. Chlorine pun group 17. Jadi 7 kali 4 ke 8. 8 elektron. 28. I central. Ya, terminal. 28 tolak dengan 6. 2, 4, 6. Tolak 6 tinggal 22. So 6 kali 3, 18. Kita perlu 6. 6. So 6 kali 3, 18. Jadi tolak 18 pula. 18, 19, 20, 1, 22. So ada 4 elektron kita lepas pada central atom. Okay, ada nampak 4 soalan. Saya nak padam. Okay, kita tekan. Okay, ada 4. Jadi sekarang kita nak tengok Lewis structure yang plausible. Kalau soalan tanya tentang plausible Lewis structure, kamu kena check charge formal. Most plausible Lewis structure, kena check formal charge. Okay, check charge formal. Okay, macam nak cari formal charge? Untuk klorin, kita number of dia punya electron valence bila dia free atom iaitu 7 lah. Dia group 17, 7. 7 tolak dengan berapa non-bonding elektron pada klorin ni. Saya kira bilangan, bukan kira tolak 3. Itu 3 pasang salah. Tolak 6. Berapa bilangan elektron mengelilingi dia. Okey, tolak 6. Okey, tolak berapa pula elektron dalam ikatan ni yang dia punya. Sepatutnya formula asal dia tu separuh daripada bonding elektron. Maksudnya nak ambil satu saja. Atau setengah nota tolak dengan number of bond. Ikutlah. Nak buat separuh bahagi 2. Dalam ni ada 2 elektron. Jadi separuh bahagi 2 kira 1. Ada tengok je ikatan ni kira 1 dah. Dia ada elektron klorin ni kat sini. 1. So 7 tolak dengan 6. Tolak dengan 1. Ataupun tolak 1/2 daripada 2. 1. So depan dia kosong. Ataupun you nak mudah, you buat 7 tolak dengan kira ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tolak 7. Maksudnya sekalikan. 7 tolak 7 jadi kosong. So ini formula charge semua kosong. Charge formula dia kosong. Kosong. Okey, iodine formula charge dia apa? Iodine
7. Halogen juga tolak dengan 1, 2, 3, 4. Tolak 4, tolak 3. Tolak 4, tolak 3. 1, 2, 3. Maksudnya kosong. 7 tolak 7 lah ni sekali kan. 7 tolak 7. 7 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tolak 7. Jadi kosong. Okey, jadi kosong. Semuanya dah kosong. Okey, tunjukkan itu dah dia punya possible Lewis structure lah. Possible Lewis structure adalah when all atom has zero formal charge. Saya ngantuk saya tulis apa dah. Okay, check formal charge. When all atoms has zero formal charge, then the structure is a most possible Lewis structure. Faham ke? Formal charge? Ngantuk. Ada yang tak faham tak? Tanya. Kalau kata dia minta plausible Lewis structure, baru kamu cari formal charge. Kalau dia tak minta, kamu setakat memenuhi octet cukup berhenti. Tak payah check formal charge. Soalan yang dia minta formal charge ataupun tentukan Lewis structure mana yang lebih baik. Kena tengok formal charge. Kena kira lah. Okay, nombor 6. Which is the most accurate for nitrate ion? Kalau tengok sini nitrogen, dia period 2, dia elemen period 2 ni dia hanya sekadar octet lah, dia tak boleh expanded octet. So ini nampak 2, 4, 6, 8 ni octet, ini nampak 2, 4, 6, 8, 10, center atom tak boleh. 2, 4, 6, ini bukan kes beban. Nitrogen bawah tu pun sama je macam di atas. Lebih lah elektron dia, salah. Nah, ini lebih 2, 4, 6, 8, 10 lebih daripada octet. Nitrogen tak boleh lebih. Yang boleh expand octet adalah elemen period 3 and above. Yang dia ada NC di orbital. Tapi nitrogen period 2. Period 2 dia punya valence shell dia 2s2, 2p, 2p saja. Dia tak boleh expand octet. Dia sampai 8 je. Dah lebih. Okey, kalau pun nak tengok macam mana saya dapat researcher dia betul tak macam ni, kita buat. Tak rugi belajar betul-betul cara researcher. Daripada researcher boleh tentukan molekular geometri, boleh tentukan polarity. Kamu okey ke so far? Okey je. Dengar tak saya cakap Okey. ni? Ada orang duk dengar ke? Dengar. Okey je? Dengar Dah makan nasi dah? Ya. Tak makan tak? Tak makan? Ya. Tak. Saya lapar ni tak makan sikit ni. NO3 masak pun tak lagi. NO3 minus. So kita kira number of electron valence. Nitrogen 5. Oksigen 6. 6 kali 3 18. 18 dia ada charge negatif ni panjang. Benda ni susah dia. Wah, tambah 1. Sebab negatif 1. Jadi meter. Okey. Lepas tu kita letakkan nitrogen dah sebagai central atom sebab nitrogen less electronegative berbanding dengan oksigen.
Jadi 24 elektron ni kita dah guna 2, 4, 6 elektron untuk buat ikatan. Tinggal 18. 6 kali 3, 18. Jadi habislah elektron. Kita dah guna elektron. Enam kali 3, 18. Okey, 18. Tadi jangan lupa bila buat Lewis structure, kurungan-kurungan ni kena ada. 18 dah habis dah. 18. Lepas tu kita check octet. Check octet, oksigen octet. Nitrogen ni tak octet. 2, 4, 6. Jadi kita kena buat multiple bond. Kita buat multiple bond dengan kita ambilkan elektron yang terminal tu masuk ke dalam macam tu. Okey, jadi kamu akan dapati dia ada ikatan yang tak sama lah. Okey, untuk itu. Sini tinggal 2 pasang. Okey, barulah dia cukup octet. Okey. Syarat dia ni nak buat double bond ni atom oksigen, nitrogen, bolehlah buat double bond atom yang elektronegatif. Dia boleh buat double bond. Okay. Hidrogen terminal tak boleh lah. Ni oksigen. Oksigen, nitrogen terminal boleh. Dia buat double bond ni, baru N tu octet. Jadi jawapan dia ini. Tengok octet 2, 4, 6, 8. Okey. 6, 7. Sekarang berapa? Atas 7. Each of the species is non-polar but is form polar bond. Okey. Dia punya bond, tengok dia non-polar. Bond dia, kita tengok dia polar. Tapi molekul dia non-polar. Tengok ayat ini Species ni non-polar maksudnya molekul non-polar. Molekul non-polar. But form polar bond. Maksudnya bond dia polar. Bond is polar. Polar bond. Ikatan yang berkutub. Ikatan tu polar. Tapi nanti bond dipole semua cancel. Sebab itu jadi molekul tu non-polar. Bond dipole dia cancel semua. Jadi kita kena buat satu-satulah. Tengok Lewis structure. Kita kena tengok shape dia. Nak tengok shape, kena tengok Lewis structure. Daripada Lewis structure baru kita nampak berapa central atom tu ada berapa elektron. Nanti dia susun macam mana macam kamu buat dia punya assignment tu. Buat Lewis structure, tengok ada berapa pasang elektron. Bagaimana pasang elektron tu disusun. According to Vesper. Lepas tu baru tengok geometrinya macam mana. Kita buat satu-satu. Kamu reti lagi yang ni? Ngantuknya saya. Buat ni. Dah dapat mana? Dah buat ke belum? Kau kamu tunggu saya ke kamu duduk makan nasi? Nampak tak saya duduk buat apa ni? Nampak. Minggu ni kan? Jom minggu ni ada PS kan? Ya madam. Jumaat Dia dapat elan belum? Saya pun tak tengok ni. Belum kot. Tapi saya Jumaat.
Saya risau. Sudah saya tu, saya pun risau. Wah, okey ke? Banyak puan Kak Ida banyak pergi latihan lah. Saya takut tak sempat lah. Tak banyak yang tak bincang. Penting kamu UPS tu bagi skor dapat full mark. Kita tengok satu-satu. Kita cari. Buat dulu Lewis structure. Lepas tu tengok dia punya bawah pasang elektron mengingin atom pusat. Kita predict dia punya apa ni, shape of electron. Geometri elektron. Berdasarkan berapa pasang elektron. According to Vesper. Lepas tu kita tengok ada bonding pair, ada lone pair, ada berapa macam tu. Geometri dia jadi macam mana. Okay. HCl. H dengan Cl. Ni covalent lah. Yang ada shade-shade ni semua ni covalent lah. H dengan Cl. Covalent molekul. Okay. Jadi dari segi electronegivity, klorin lebih lah. Jadi kita akan buat bond dipole. Saya tulis dulu kat sini. H2O. Kita tulis kat sini. H2O. Lepas NO2. SO3. Yes. Okay. Dapatkan straight dah nak susah ni. Dia sempit sangat ni. Ada sound SO3 and O2. SO3 and O2 kan. O2 SO3. Okay, tengok HCl. Klorin more electronegative than. Buat satu-satu. Klorin more electronegative. En tu electronegative. Then hydrogen. So HCl tu adalah polar bond. Kalau ada difference in electronegativity antara dua atom berikatan, hydrogen electronegativity dia tak sama dengan klorin. Hydrogen 2.1, klorin ni, klorin lebih ke kanan, ada jauh beza lah. Dia pergi dengan kanan, ada beza lah. Jadi dia ada polar bond. Jadi kita kena tunjuk ada bond dipole. Bentuk dia pun linear. Kita tengok bentuk dia linear, jadi kita dah buat linear macam ni dah. Memang ada HCl je ikatan dia. So kita tunjukkan bond dipole. Bond dipole ni kita nak tengok dia cancel ke tak cancel. Bond dipole. Bond dipole ni adalah dia tunjukkan dia adalah macam vektor lah. Dia tunjuk direction, polarity. Ya, Cl tu lebih electronegatif berbanding hidrogen. Jadi Cl tu yang elektron yang lebih banyak tertumpu kat dia. Molekul ni tak simetri lah. Molekul ni awal elektron dia semi-aktif. Dia tunjuk ni partially negatif, ni partially positif. Dia tak simetri. Dia ada polar bond. Molekul tu adalah asymmetric. Asymmetric ni maksudnya tak simetri. Jadi dipole moment, bond dipole cannot cancel lah. Bond dipole
Does not cancel lah sebab dia ada satu ya. Does not cancel. Okay. Jadi molekul ni polar. Polar molekul. Dipole moment tak sama dengan kosong. Ada nilai D. Polar molekul kalau mu dia tak sama dengan kosong. Maksudnya ada nilai D dia, ada berapa D. Ada dah nilai dia berapa D. Maksudnya dia polar lah. D cukup besar, dia ada berapa D. Unit dia tu D, dB, D. Berapa D. Jadi polar molekul. Yang tadi, jadi dia ada polar bond, molekul polar. Sekarang ni kita nak cari yang ada polar bond tapi molekul non polar. Yang cancel. Ini tak cancel. Kita tengok pula air. Air bila kita buat Lewis structure, yang 6 campur dengan 2, jadi 8. Oksigen central atom, hidrogen terminal. 8 tolak dengan 4, 2, 4. Tolak dengan 4, tinggal 4. 4 letak pada central atom. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi dah habis. Tolak 4, habis. Dah letak pada central atom. Check octet, hidrogen ni tak octet lah. Dia duplex. Oksigen 2, 4, 6, 8. Jadi oksigen dah octet. Okey, jadi Lewis structure-nya macam itu. Bentuknya tadi ni kita kena cakap dulu. Tadi bentuk dia ni, shape dia ni linear. Kita nak tentukan polariti, tengok dulu bond, polar ke tak polar. Nombor 1 tengok polar ke tak polar. Berdasarkan ada difference tak electronegativity antara dua atom berikatan tu. Kalau ada beza, tolak 2 tu ada beza, jadi dia ada polar bond. Lepas tu tengok molekul tu symmetry dan shape dia. Symmetry, yang kedua boleh shape ya, shape atau shape dulu, lepas tu asymmetry ke tak apalah mana-mana ni. Lepas tu tengok bond dipole cancel ke tak lah. Ya, berdasarkan shape yang macam mana ni akan cancel ke tak 1, 2, 3, 4. Point-point dia lah. Itu ada apa ni? Dipole moment dah. Dipole moment nilai dia berapa? Dia berasal nilai. Maksudnya dia letak je sama kosong ataupun tidak. Tak sama dengan kosong maksudnya polar molekul. Contoh. Ya. Okay, kita buat contoh yang ni pula Air. Jadi air kita dah dapat dah shape dia macam ni. Berdasarkan dia ada 4 pasang elektron. 4 pasang elektron. Kita tengok shape tu. 4 pasang elektron. Okay, dia kena susun pasangan elektron ni secara tetrahedral. Awan elektron dia macam ni lah. Tapi ada sebab ada 2 lone pair. 2 lone pair. Ni 2 lone pair. Jadi bonding pair yang ni. Nanti dia akan bertindih dengan hidrogen. Ini, elektron ni. Jadi oleh kerana ada yang macam ni sahaja, maksudnya bentuk. Kalau lone pair ni tak nampak apa-apa. Dia tak nampak apa-apa di sini. Dia nampak yang ada bonding pair je. Nampak yang ada terminal atom ni. Jadi bentuknya adalah band. Bentuknya adalah band. Jadi kita nampak polarity, kena tengok shape dia. Jadi kita buat bentuk band dah. Jadi bond dipole tu kita kena tunjukkan. Oksigen dengan hidrogen, oksigen lebih elektronegatif. Jadi kita kena tunjukkan bond dipole. Dia pointing ke arah atom yang lebih elektronegatif, iaitu oksigen mungkin ni.
dalam shape-nya yang kita dah decide. Okay, berdasarkan 4 pasang elektron, dia arrange secara tetrahedral. Oleh kerana dia ada 2 lone pair, 2 bonding pair. Jadi bentuknya tak jadi tetrahedral lah. Kalau semua bonding pair, tetrahedral lah. Tapi ini ada 2 lone pair, 2 bonding pair, dia bentuknya di band. Jadi kamu pun buat bond dipole pointing ke atom yang lebih elektronegatif dalam bentuk band sini. Jadi dia ada ini, campur ini dia ada paduan dia lah, dia ada resultant lah. Ada nilai lah. Itu maksudnya molekul ni polar. Jadi shape dia, okay, dari sini polar bond, oxygen more electronegative than, kalau kata kamu kena jawab essay apa kan, oxygen more electronegative than, electronegativity ke more electronegative sama lah. More electronegative than hydrogen. Jadi that's why bond dipole tu pointing ke oxygen. Okay. Lepas tu kita cakap dah, jadi oksigen more, tak nampak oksigen ni. Oksigen more electronegative than hydrogen. Jadi OH bond ke macam tu ke? OH bond is polar. Okay, shape dia band. Jadi shape dia band. Shape band. Jadi molekul ni tak simetri. Tak simetri, dia asymmetric. Asymmetric. Kalau buang A ni, maksudnya simetri. Asymmetric molekul. Maksudnya awan elektron tu tak scatter. Tak ada paksi simetri. Boleh bahagi sama rata tak boleh. Molekul tu asymmetric. Jadi bond dipole. Bond dipole do not cancel each other. Cancel each other. Maksudnya ada nilai lah. Maksudnya mu dipole moment tak sama dengan kosong. Sebab dia ada nilai. Jadi molekul ni polar. Polar molekul. Jadi masih juga tak memenuhi. Yang kita nak adalah dia ada polar bond tapi molekul non-polar. Tapi ini polar juga. Itu tak memenuhi. Bond polar. Bond dia polar. Molekul pun polar juga. No, tak dah. Okay. Belum lagi. Tengok pula NO2. Okay, NO2. NO2 5 electron valence for nitrogen. Oxygen 6 yang kali 2 12. Okay. 12 campur dengan 5 17. 17 elektron NO2. Kemudian kita buat central atom N. Sebab O lebih elektronegatif. Like that. Okay, lepas tu kita tolak 17 elektron. Tolak dengan 4 hingga 13. Kita otakkan terminal 6 kali 2 12. 6 kali 2 12. Okay, 12. Tinggal 1. 1 letakkan pada central atom. Lebih je letak pada central atom. So 1.
check oktet, oksigen, oktet dah. Nitrogen tak oktet, 2, 4, 5. Okey, gunakan elektron untuk buat bagi sensor atom oktet. Jadi kita dapati kita boleh buat double bond. Boleh ke sampai oktet, tengok ni. Hai. Macam okey, kita check oktet. Oksigen ni oktet 2, 4, 6, 8. Nitrogen 2, 4, 6, 7. Kalau kita nak buat double bond lagi satu, dah jadi 9 pula. 2, 4, 6, 8, 9. Jadi lebih pula daripada 8. Nitrogen ni tak boleh expand oktet. Jadi dia sekadar ini je lah. Maksudnya dia ni adalah odd. Dia ada sebab satu elektron. Ada satu. So dia ni odd. Dalam case odd elektron species. Dia tak oktet dan dia ada satu elektron tunggal macam ni. Ni kita panggil odd electron species. Tadi asal bilangan dia tu 17. Dia tak even. Ganjil. Okey. Jadi kalau nak tengok shape dia, sama juga yang kalau ada lone pair dia ada sepasang. Dia ada satu ke, dia ada sepasang ke atas ni, dia tetap consider macam lebih kurang 1, 2, 3. Awal elektron dia 3. Ini dia awal elektron dia 1, 2, 3. Macam triangular planar juga. Okey, jadi shape ni jadi bentuk band lah juga bentuk V. Jadi dia sepasang. Okey. Jadi kalau kita nak tengok dia punya dipole, bond dipole, oksigen lebih dari negatif banding dengan N, bond dipole dia akan pointing ke arah O. Pointing ke sini macam tu. Okey. Jadi dia ada resultant dia, dipole moment, sangat tak ada nilai lah. Mu dia tak sama dengan kosong, ada nilai. Sebab dia tak cancel bond dipole ni. Jadi molekul ni polar juga. Jadi dia ada polar bond. Saya tak sebut tadi kan. Okay, dia oksigen, more elektronegatif tu saya buat En. Then nitrogen. So ON bond ni adalah polar. Polar bond. So dia ada polar bond. Ada polar bond, molekul polar juga. Kita nak molekul non-polar. Okay, so start juga. So the last one tadi, mana tadi? Adalah SO3 Saya padam kat sini, saya buat ni. So SO3, sulfur group 16, oksigen pun group 16. So 6 kali 4, 24. So ni 24 elektron. Sulfur central atom, oksigen terminal. So 24 tolak dengan 246. Tak ada ikatan. Ni 18. 18, 6 kali 3, 18. Habis. Kita buat lagi structure. Kita letakkan. Kontakkan terminal. 6 elektron kita letak. 6 kali 3, 18.
Okay. Yang ketiga 18 habis. Tapi central atom, setiap oktet, sulfur tak oktet. 2, 4, 6. Jadi kita ambil satu elektron, kita buat double bond pada S. S double bond dengan O. So Lewis structure-nya, kita akan buat, sekejap lah. Okay. Dia ada lone pair lah sini ya. Ada 2 pasang. Okay. Jadi ini menunjukkan dia punya pasangan elektron tu yang mengelilingi atom pusat tu yang lebih kurang 3 lah. 3 je lah 1, 2, 3. According to valence electron pair repulsion theory, kalau 3 dia kena susun secara diagonal planar. Diagonal planar. Jadi shape atau geometrinya pun jadi diagonal planar jugalah. Diagonal planar. Sebab geometri elektron diagonal planar semuanya bonding pair. Nah, yang double bond ni kita anggap sepasang. So 1, 2, 3. Dia 3 pasang elektron. 3 pasang elektron mengelilingi atom pusat S. Geometri elektron, awan elektron diagonal planar. Geometri molekul pun diagonal planar. Dengan bond angle 120. 120 sudut dia. Semua 120. 120, 360 bagi 3. 120, 120, 120. Okey, sekarang kita nak tengok polariti. S dengan O, O lebih elektronegatif. O lebih elektronegatif. Okey. Okey, O more elektronegatif. Then S. So OS bond is polar lah. Polar bond. Sebab ada different in electronegativity. Tapi sebab dia punya shape dia diagonal planar. Geometri elektron diagonal planar, geometri molekul pun diagonal planar lah sebab semuanya bonding pair. 3 pasang. Dia kena susun sejauh yang mungkin according to Vesper supaya penolakan dia minimum, jadi dia susun secara diagonal planar. Geometri molekul pun diagonal planar. Jadi sebab shape dia diagonal planar, geometri atau shape samalah diagonal planar. Jadi molekul ni simetri. Symmetric electron distribution dia. Electron distribution dia adalah simetri. Okay. Symmetric electron distribution. Jadi bond dipole-nya kalau kita nak buat ni point-point dia. Kalau nak kena buat explanation, sini lah. Cek kita lebih panas. Symmetry electron distribution. Bond dipole akan cancel each other. Sebab you akan buat bond dipole pointing ke arah O. Jadi semua ni akan cancel. Ini campur ini dapat ke bawah macam ni. Yang ni ke bawah, yang ke atas dia akan cancel. Semua akan cancel. Dia cancel each other. Bond dipole cancel. Cancel each other. Okay. Jadi mu sama dengan kosong. Mu ni dipole moment. Bond dipole ni dia menunjukkan pada macam vektor. Jadi mu dia sama dengan kosong, maksudnya molekul ni non-polar. Molekul non-polar.
Jadi dia ada polar bond tapi molekul tu non-polar. Kalau dia cancel, bond dipole cancel each other. Jadi kamu kena faham yang basic geometry, kalau terminal atom dia sama lah terminal dia atom dia sama. Basic geometry, linear, diagonal planar, tetrahedral, diagonal bipyramidal, octahedral, semuanya non-polar. Sebab bond dipole cancel each other. Bond dipole ni semua dia cancel each other. Dipole moment equals to 0. Molekul tu dia symmetric. Dia symmetric. Electron distribution dia sekata. Jadi dia bukannya polar lah. Polar ni kalau dia tak simetri. Boleh ke? Faham? Kamu dah lena. Ada lagi kat sana? Okey ke? Okey, madam. Okay. Ada berapa orang ni? Ada. Okey, kita tengok pula ni apa jawapan dia? Non-zero dipole moment. Apa jawapan dia? Non-zero tu maksudnya dia tanya yang mana yang polar lah Kalau zero dipole moment maksudnya non-polar, non-polar. Ni non-zero ni maksudnya mu tu tak sama dengan kosong. Dipole moment ni. Dipole moment mu tu dipole moment dah. Mu tak sama dengan kosong, non-zero. Tak sama dengan kosong, maksudnya dia ada nilai. Maksudnya dia tanya yang mana satu yang polar lah. Polar molekul tu yang mana? B. B lah. Ini macam you punya assignment kan? Okey, B lah, nampak dah. Carbon disulfide. Carbon ni linear. Saya buat lebih structure. Nampak linear. Ini dichlorobensin. Saya kata juga ni organik lah. Jadi kamu tengok yang ni. Dia tak cancel lah kamu buat. Saya assignment saya suruh tunjukkan juga bond dipole. Kamu tunjuk tak dekat assignment? Tak tunjuk tak tunjuk main tulis polar tak polar, polar tak polar. Saya nampak macam mana you tahu polar ke tak polar. Kalau kata saya patutnya you all tunjuklah polar ke tak polar tu macam mana you derive. Macam CH2, Cl2 kan. Bila you buat Lewis structure 4 campur dengan 2 campur sebagai 2, 14, 14, 18, 19, 20, 20, C sebagai central atom, A sebagai terminal, Cl pun sebagai terminal. So kita dah buat 2, 4, 6, 8 hingga 12. 6 kali 2, 12. So 6 kali 2, 12. Dah habis. Hidrogen jangan otakkan dia. Dia deflect. Okey, jadi maksudnya kita ada bentuk ni. Dia punya awan elektron according to Vesper. Sebab 4 pasang elektron. Ni sepasang. Jadi kalau 4 pasang, dia kena susun secara tetrahedral. Tetrahedral dia punya awan elektron. Tetrahedral dia punya geometri elektron pair. Rupa bentuk awan elektron. Untuk 4 pasang, untuk dia tetrahedral. Okey. Jadi oleh kerana semuanya bonding pair, 4 bonding pair elektron. Jadi shape-nya pun jadi, geometri molekul pun jadi tetrahedral jugalah.
Jadi tetrahedral you kena buat dia, jangan buat macam T ya, jangan buat straight. Kena buat macam tu, macam tu. Jadi dia ni bond angle 109 lebih kurang lah. Approximately. Sebab sekarang atom dia lain-lain ni. Dia lebih kurang 109.5. Jadi oleh kerana dia ada atom lain-lain, tak semuanya klorin, ada hidrogen dan klorin. Jadi karbon dengan hidrogen, kita buat bond dipole dia sikit sajalah sebab klorin, karbon tu lebih elektronegatif sikit saja banding hidrogen. Karbon 2.4, yang ni hidrogen 2.1. Jadi dia punya bond dipole tu sikit sajalah pointing ke arah karbon. Tapi klorin lagi elektronegatif banding dengan karbon, jadi dia punya bond dipole dia besar lagi. Cukup panjang sikit. Jadi tak boleh cancel lah, semuanya tak sama bond dipole dia. Walaupun shape dia tetrahedral dah. Jadi molekul ni mu tak sama dengan kosong. Walaupun tetrahedral tapi dia tak simetri lah. Asymmetry. Asymmetric molekul. Okey, jadi molekul ni polar. Polar molekul. Dipole moment, bond dipole. Bond dipole do not cancel. Mu tak sama dengan kosong. Polar molekul. Polar bond, polar molekul. Jadi dia non-zero lah. Di polar. Nombor 8. Kita buatlah cakap mana kita boleh. Nombor 9 jawapan dia apa? Which of the following compound has non-zero lagi? Maksudnya nak cari polar. Yang mana yang polar? Apa jawapan dia? B. B betul. Okay. Jadi kalau kamu buat lulus structure, ini tetrahedral. Tetrahedral. Yang ni trigonal planar. Dia ada nampak 3 pasang ni. 3 pasang bonding pair mengelilingi boron. Ini nampak 5 pasang. Ini trigonal bipyramidal. Tapi HF4 ni kalau you buat Lewis structure, HF4 sulfur 6, klorin 7 kali 4 28, 28 campur dengan 6 28 34 8 campur 2 30 campur 4 24 kan, 24 elektron total. Sulfur central atom, F terminal. (34) tolak dengan 2468 tinggal 2, 10 tolak 8 tinggal 2, 2 sampai 2, 6, 26. 6 kali 4, 24. Kita bubuh dah 6 kali 4, 24. Okey, kita akan lebih 2. 26. Okey, jadi kita tengok dia ada berapa pasang? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi awan elektron trigonal planar lah. Trigonal planar dah. Trigonal bipyramidal. 5 pasang. Tapi satu adalah lone pair. Nanti shape dia yang belah sini sajalah. Iaitu kamu tak belajar lah. Dia seesaw. Seesaw. Macam jongkang-jongkit. Dia ada lone pair. Seesaw. Jadi ini adalah polar. Sebab dia punya bond dipole dia tak cancel. Klorin lebih elektronegatif. Ni shape seesaw. Dia daripada 5. Kan, kalau semuanya bonding, kita isi
kita isi dengan bonding lah. Tapi sekarang kalau ada lomper tu dia kena place pada yang kat sini tengah tu. Place kat sini satu ke, kita nak buat belah sini ke, tak boleh buat yang tegak. Jadi shape dia jadi ikut kat mana kamu place dia punya lomper tu lah. Jadi adalah nanti dia jadi SPS. Okey, jadi maksudnya dia polar. So yang ni 10 pun cari polar ke tak? Ni nampak trigonal planar, ni nampak linear, ni nampak tetrahedral, jadi SO2. SO2 ni, nanti kita dah buat SO2. Jadi SO3 kan? SO2 ni dia ada lomper ke satu try. SO2 6 kali 3 18. 18 sulfur duduk tengah. Ada buat 2 garis ikatan tolak 4 hingga 14. 6 kali 2 12. 6 kali 2 12. Penuhkannya saya boleh buat. Jadi 12 lebih 1 letak pada center. Jadi bentuknya tu awan elektron dia. Awan elektron trigonal planar. Tapi shape dia tak, sebab satu tu adalah lomper, shape dia kena yang ni lah. Iaitu band. Oh, tapi dia tak cukup attack gini kan. 2, 4, 6. Nanti kita akan buat double bond. Kita akan buat double bond. Baru dia attack. 2, 4, 6, 8. Tapi still bentuknya still band lah. Jadi dia bond dipole cannot cancel. Cancel. Okay, dia ada resultant dia. So mu tak sama dengan kosong. Molekul ni polar. Sebab bond dipole do not cancel. Dia ada nilai resultant dia. Okay. Tak sama dengan kosong. Yang ni pick the true statement about phosphorus. Pick the true statement about phosphorus dalam PCl3. Jadi kita kena buat restructure dulu, tengok macam mana. PCl3 phosphorus group 15, 5. Chlorine group 17, 7 kali 3, 21, 26. Buat laju sangat ke apa? Kamu boleh ikut Boleh. Okay. 26 phosphorus central atom. Cl terminal sebab Cl lebih elektronegatif berbanding dengan phosphorus. Okay. Cl halogen dia selalu elektronegatif. Jadi 26 tolak dengan 26 tolak dengan 6. 2, 2, 2, 2. 2, 4, 6 tolak dengan 20. 6 kali 3, 18. 6 kali 3, 18. Jadi 6 kali 3, 18. Lebih 2. Tak pada central atom. Letak pada central atom dah 2. Okay. Jadi
Okey, P dengan Cl. Cl lebih elektronegatif negatif. Jadi dia ada bond dipo. Misalnya P dengan Cl. Cl lebih elektronegatif negatif. Cl more electronegative than P. Therefore, PCl ni polar bond. Elektron lebih tertumpu pada Cl yang lebih elektronegatif. Dia kata PCl bond is non-polar. Salah lah. Dia polar. Dia kata non-polar. Salah. Dia nak yang true. PCl3 is a polar molecule. Yes. Sebab bond dipole do not cancel. But shape dia tu diagonal pyramid do not cancel, jadi mu dia tak sama dengan kosong. Ini tak simetri. Itu tak simetri. Asymmetric. Symmetric molecule. Okay, jadi dia polar molecule. Polar molecule ni betul lah. The bond angle ada 120. Okey. Bond angle ni kalau asalnya sebab ada 4 pasang, 1 2 3 4. Jadi dia macam tetrahedral 109.5. Kalau 4 pasang. Okey. Tapi sekarang ni dia ada lone pair, jadi dia angle tu dia kecil sikit lagi lah. Lone pair dia ambil ruang besar. Vesper, lone pair proportion greater than lone pair bonding pair. So ini bond angle dia CL sebab ada lone pair ni dia ambil ruang besar. Jadi angle sini jadi less than 109.5. Jadi bukannya 120. Salah. 120 tu adalah untuk trigonal planar. Itu salah. Geometri ini trigonal planar salah. Dia punya geometri dia trigonal planar kalau semuanya bonding pair, 3 pasang. Sekarang ni bukan memang 3 bonding pair tapi total dia 4 pairs. 4 pairs of electron. 1 lone pair, 3 bonding pair. Ini kita panggil trigonal pyramidal. Piramid segitiga. You all belajar trigonal bipyramid. 2 piramid segitiga bercantum kat tengah. Ini satu je. Trigonal pyramidal. Satu piramid tapak segitiga. Okey, kita ada masa lagi, kita teruskan. Based on Vesper theory, the molecular geometry of IBR3 is apa? Dan buat researcher, semua kena buat researcher. Tidak, kita tak ingat teka-teka macam tu je nah. Okay, buat researcher. Ini tadi sama tu tadi tak? Dia halogen ada 4 ni. Kita buat benda tadi. Halogen, iodine, bromin ni halogen. Ada 4.
I Br3, iodine dengan Br3, iodotribromide. Jadi iodine Br3, jadi dua ni adalah halogen. Dah 7 lah berapa elektron. I sebenarnya nak buat kot ni. Br sebagai terminal. Okey, jadi 28. 8 tolak 2, 4, 6, 8. 28 tolak 8 hingga 20. Bukan. Sekejap. 7 kali 7 kali 4 28 kan tu kan? 7 kali 4. Betul lah 28. 28 tolak dengan 2, 4, 6, 8. 20. 6 kali 4. Something wrong. Saya pergi buat ada 4 BR kan. Ada 3 sahaja. Okey, BR ada padanya 3. BR, BR, BR. BR 3. Jadi 20 tolak dengan 6. 28 tolak dengan 6. Tinggal 22. Dua elektron. 22, 6 kali 3. 6 kali 3, 18. Okey. Disingkapkan. 18, 19, 20, 21, 22. Okey, ada 10 lone pair pada center atom. Jadi term I adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 pairs of electron. Rounding. Yang mengelilingi atom pusat. Kita nak tengok itu. Nak shape dia berdasarkan elektron yang mengelilingi atom pusat. Center atom. 5 pairs of electron surrounding center atom. So bagaimana dia susun? Dia kena susun secara sebab dia 5 pasang according to Vesper, dia kena susun secara diagonal by pyramidal. Saya nak betul sikit cantik dah. Buat sekali lagi. Kita buat apa cantik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat macam ni. 5 pasang. Terus. Kita buatlah 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sikit lah. Okay, jadi 5 pasang. So, 2 adalah lone pair. Lone pair ni dia kena tetap pada yang tegak. Apa ni, yang dalam satah tu. Bukan yang tegak. Yang tegak yang ni. 2 yang tegak. So, saya buat kat sini. Patut saya buat kat sini. Nampak sikit. I, BR, BR. Satu BR dekat situ.
Atas tu saya buat macam ni. Ini dia tunjuk memanjang kot tu kan. Ini. Dua longpair sini. Di sini ada BR. Jadi dia bentuk T-shape. Geometri dia ni kamu belajar di STS. Geometri molekul ni adalah T-shape. Sekarang tak belajar lah. Tak ada dalam ni lah ya. T-shape. Ini tak boleh. Dia 5 pasang. Saya kena 4 pasang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasang. Saya kena planer. 3 pasang lah. Jadi cara yang out daripada yang kamu dah belajar. Maksudnya yang ni lah pilihan dia. Ini out, ini out, ini out. Saya kena bipyramidal kalau semuanya bonding pair. Semuanya bonding pair 5. Baru dah saya kena bipyramidal ni 3 bonding pair, 2 lone pair. So T-shape lah. Sebab dia bukan yang lain. So maksudnya yang tu. Okay, based on ni sama, ClF3 dengan IBr3 sama. Sebab dua-dua halogen, nampak ni, sama je. Dia adalah T-shape. Saya buat tak dah. Shape. Yang mana yang attribute the same geometry. Yang mana geometri dia sama. Ini dia kamu tengok yang mesti kumpulan dia sama. Terminal sama atom. Ada 3 halogen. Kumpulan dia sama. Terminal sama. Kumpulan. Central pun sama. Kumpulan 15. Ini kumpulan 17. Katalah ini dia BR3 apa. Sama sajalah. Tengok kumpulan dia sama tak. Jadi number electron balance dia sama. Jadi maksudnya structure tu sama je. Ya? Ini group 13, group 15 tak boleh ya. Ini group 15, ini group 13. Ini group 2, ini group 17. Group 16 yang tak sama. Ya, tengok. Group 15, phosphorus nitrogen group 15, chlorine. Ini chlorine ke halogen whatever lah. Jadi dia punya valence electron nanti akan jadi sama. Kumpulan dia pun sama. The ion that has no valence electron in its Lewis symbol is. Soalan dia mana jawapan dia? The ion that has no valence electron. Lewis symbol. Ini tak, dia tak tunjuk lah dalam tu. Maksudnya dia valence dia dah hilang lah. Di sini valence dia dah hilang elektron dia tu. Asal di valence dia ada, lepas tu dia tak ada. Ini dia nak pertambahan. Ini dia buang. Sepatutnya dia ada 4, dia buang 1 saja. Ini dia ada 3, buang 3, maksudnya dia dah hilang lah. Jawapan dia B3 plus lah. Choose the compound with the highest number of pi bond. Pi bond. Awak tak belajar ni pi bond. Pi bond. Nak baca tak pi bond? Apa tak pi bond? Siapa tahu pi bond? Adakah belajar tutorial? Ada ke? Nak kena kaji ke benda ni? Alahai.
Hmm, ni out lah. Saya nak terang kat ni kena panjang cerita ni. Ini semua ni. Out lah ni. Tapi saya boleh kata kat kamu macam ni. Pi bond, kalau dia single bond, dia hanya ada sigma bond. Kalau dia ada double bond, dia ada satu sigma, satu pi. Kalau dia triple bond, dia ada satu sigma, dia ada dua pi. Ya. Jadi ni semua ni maksudnya kena buat lebih structure, lepas tu kena kira lah ada berapa sigma, ada berapa pi. Mana yang ada pi banyak. Okay. Pi tu bond, ada cara lah kenapa kita panggil pi bond. Adalah tapi awak tak belajar ni. Kenapa dia pi bond, kenapa sigma bond, dia tak belajar. Tapi saya boleh kata kat sini, kalau multiple bond akan ada pi bond. Ya. Dalam double bond, ikatan ganda dua ada satu pi bond. Kalau ikatan gandaan tiga, triple bond, dia ada dua pi. Ya. Kat itu dah. 17. The above element form covalent compound when they combine with hydrogen. Mana yang menunjukkan increasing order of bond angle. Increasing order daripada kecil ke besar. Dia gabungan, bila dia gabung dengan hidrogen tu, dia membentuk formula-formula yang dia minta ni lah. SiH4, PH3, P jadi PH3, S jadi H2S. Kita tengok angle dia, shape dia macam mana lah. Mu SiH4 SiH4S. Okay, boleh buat lebih structure. Part silicon group 14, 4, hydrogen 4. Sebab ada hydrogen, ada 4, 8. Silicon. Dua, 4, 6, 8. Okay, that's it. Dia punya lebih structure. CH3, 5. Phosphorus, hydrogen ada 3, 5, 6, 8. Electron. C, hydrogen. Buat bawah ni sebab nak buat. Dia dah tahu dah shape dia. Okay. 2, 4, 6. 8 tolak dengan 6. Dia akan lebih 2. Kita letak pada sensor atom. Jadi dia piramid segitiga ni. Ini piramid segitiga. Diagonal pyramidal. Diagonal piramidal. Yang ni tetrahedral. Tetrahedral 109.5. Ini awan elektron dia. Dia disusun secara tetrahedral jugalah. Awan elektron tetrahedral lah. Tapi shape dia sebab yang lompen ni tak nampak. Kita nampak yang bawah ni dia. So, kita nampak trigonal pyramidal. Piramid segitiga. Jadi bond angle dia, sebab lompen ni dia ambil ruang besar. Jadi bond angle dia lebih kecil daripada 109.5 ni. Lebih kecil daripada 109. Trigonal pyramidal. Bond angle ni akan jadi kecil. Sebab ini Vesper kata lone pair, bonding pair, repulsion dia greater than bonding pair. Jadi hak yang ini boleh duduk dekat, tapi hak ini tak boleh. Kena tolak jauh. Dia discrete, dia
Dia penolakan dia kuat tu menyebabkan ikatan ni dia masuk ke dalam sikit lah. Jadi bond angle dia lebih kecil daripada 109.5. And then kita ada H2S 6 campur dengan 2, 8, so sulfur central. 8 tolak dengan 4, tinggal 4. Letak pada central. Okay, yang ni pun 4 pasang juga ni, 4 pairs, semua 4 pairs ni. Semua pairs, 4 pairs of electron. 4 pairs. Tapi yang ni 4 pairs, 4 bonding pair. So bonding pair electron. Yang ni 3 bonding pair. And 1 lone pair. Jadi angle dia akan jadi berbeza sebab dia ada lone pair. Yang ini altogether 4 pairs of electron surrounding center atom. Tapi 4 pairs tu 2 lone pair, 2 bonding pair. Yang menjadikan 4 tu adalah berdasarkan jadi 2 lone pair, 2 bonding pair. Jadi awal electron tetap tetrahedral juga. Sama. Sebab dia 4 pasang, dia nak susun macam mana? According to Vesper, dia susun secara tetrahedral. 4 pairs of electrons surrounding central atom, so they are arranged in tetrahedral. Geometry electron tetrahedral. Geometry electron tetrahedral. Rupa bentuk awan elektron. Tetrahedral. Tapi dia punya geometri molekul, geometri molekul tetrahedral bagi kalau bonding pair. Kalau kata ada satu lone pair, di bonding pair trigonal pyramidal. Kalau 2 lone pair, 2 bonding pair, geometrinya jadi geometri molekul itu adalah V-shape. Tentang shape ni yang ada lone pair pada central atom ni you all tak belajar lah, syllabus you all. Tapi di sini kita just nak tunjuk kata yang ni ada lagi 2 lone pair. Jadi repulsion dia tu lagi kuat sebab between lone pair. Jadi bond angle ni lagi kecil lagi daripada 109.52. Maybe like yang ini kita boleh kata lebih kurang, kalau kata ini kata 108, yang ini macam 104. Ini 109 lah, 105. Semuanya bonding pair. Jadi ini menunjukkan lone pair. Inilah Vesper, lagi satu Vesper tu, potential electron pair repulsion theory kata lone pair repulsion. Sebab ni lone pair. Ni lone pair. Lone pair repulsion greater than kalau sekadar lone pair bonding pair. Banding dengan kalau dia semuanya bonding pair dan kes ni. Repulsion dia paling rendah lah. Bonding pair. Bonding pair. Menolakkan tu Okey. Lihat, faham tak? Saya cakap seorang tadi. Ini tak ada dalam punya syllabus lah. Kalau ada lone pair pada central atom. Jadi nak sebut sini, angle dia tu, kalau ada lone pair lagi kecil.
So dia nak yang mana? Dia nak increasing CiH4 lah paling besar. Ini dua ni. Dan paling kecil adalah yang ada 2 lone pair. Ya. S2 dia ada 2 lone pair. Jadi bond angle tu lagi kecil. Kalau PHP dia ada 1 je lone pair. SiH4 tak lone pair. Jadi angle dia paling kecil. Patut kena nak tunjuk macam berskala, patut kita tunjuk. Kita tunjuk dia sangat kecil lah. Ini kecil lagi. Nak bagi nampak dia sangat kecil . Ini besar. Kecil. Bayang dia ni kecil. This is 3 plus 6. This SiH4 lagi besar. Ini paling kecil. Dia kurang 104 lah. 104. Bond angle dia. Ni bond angle dia 108. 109.5. Bond angle. Okey. Boleh ikut ke? Kalau tak boleh ikut, kamu tengok video ni balik . Okey. Boleh. Of the following group of molecule, which one show the correct sequence of decreasing strength of intermolecular forces? Okay, intermolecular forces, daya tarikan antara molekul, between molekul, daya antara dua molekul. Kita ada hydrogen bond, kita ada van der Waals forces, van der Waals forces daripada dapur-dapur forces dengan London forces. Jadi strength dia hidrogen nombor 1 lah. Dia nak ini decreasing. Maksudnya yang besar ke kecil. Jadi kalau ini hidrogen nombor 1. Kalau kita bubuh nombor. Hidrogen nombor 1 paling kuat. Nombor 2 adalah dapur-dapur forces. Nombor 3 yang paling lemah adalah London forces. Okey, jadi kita kena cari yang mana yang ada hydrogen bond. Dia nak decreasing . So yang paling ada hydrogen bond adalah ini, alkohol. Ini alkohol di belakang, alkohol. Alkohol ni dia ada hydrogen bond. Kalau ada OH tu maksudnya ada hydrogen bond. Hydrogen bonding. Between molecule between molekul metanol, itu metanol CH, lepas tu dia ada OH. Ini satu molekul ni, bila dia ada OH, jadi H ni akan buat daya dengan alkohol yang lain. O ni dia ada lone pair. Hidrogen ni dia terikat secara kovalent dengan FON, dia tu negative atom. Hidrogen ni buat daya dengan molekul jiran yang FON, oksigen, dengan yang ada lone pair. Daya tarikan antara molekul metanol tu, ni metanol lah, CH3OH ni. Metanol dia ada hydrogen bonding yang kuat. Okay. So jawapan ini lah, tak yang lain lah. Dia duduk depan. Kalau kita nak tengok dia punya apa daya-daya lain bagi SO2 dengan F2. Okay. Kalau kata nak apa jenis daya, maka kita lagi
Saya habiskan soalan ni dah. Okey, kita tengok. Metanol ada daya apa? SO2 ada daya apa? F2 ada daya apa? Semua akan ada London. Semua ada London. London forces. Dia ada permukaan, dia ada. Semua ada London. Polar ke tak polar, semua ada London. London memang ada. Ini daya antara, kalau kita tengok berdasarkan tadi kita buat tadi kan. Molekul tu dia ada bila masa dia ni ada lone pair ni, ada dua lone pair. Dia buat daya dengan molekul jiran. H yang ikatan kovalent. Itu isyarat untuk hydrogen bond. H yang terikat secara kovalent dengan FON. Buat daya dengan molekul jiran yang ada O, yang ada lone pair. Dia ada lone pair. Jadi dia ada hydrogen bond. Okay, jadi dia ada hydrogen bond. So, London forces ada, hydrogen bond pun ada. Okay, kalau kata daya tu antara hidrogen dengan karbon yang sebelah sini pula. Jadi dia dapur-dapur tu adalah sikit. Dapur pun adalah. Ada je dengan karbon, tapi very big lah. Ini sangat tak prominent lah. Lebih kepada London dengan hydrogen bonding. SO2 tadi kita buat dia bentuk band kan. Kita buat double bond. Jadi maksudnya dia polar. Jadi selain daripada London forces, dia ada dapur-dapur juga. Dapur-dapur forces sebab molekul ni polar. Hydrogen bond dia polar molekul juga, tapi dia special. Dia sangat kuat banding dengan van der Waals forces. Jadi dia bubuh nama lain. Sebenarnya dia asal daripada forces. Dia asal daripada forces. Tapi dia kuat, kita keluarkan, panggil dia London forces. So dia panggil dia hydrogen bonding. Hydrogen bonding. So London forces ada, daripada forces pun ada. Jadi SO2 ada dua. Tapi fluorine F2 dia hanya ada London forces sahaja. Okey. Itu daya-daya yang ada bagi molekul. Okey, jadi saya berhenti sampai situ. Kamu boleh ikut ke? Kamu terus buat soalan objektif. Buat soalan objektif. Semua habiskan soalan objektif. Tutorial dan juga camp score. Saya tak buat tutorial tu sebab lecturer kamu tentu akan bincang tutorial. Nanti saya dah bincang, dia nak bincang apa pula kan?